Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Dalam bicara tentang kisah Islam Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kembali kita menyambung akan kisah yang hebat ini. Jadi pada kuliah yang lalu bagaimana telah kita membicarakan bahawasanya keislaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu antaranya adalah kerana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa kita untuk orang bukan Islam agar menerima hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala itu dibenarkan. Dan doa untuk orang bukan Islam, semoga dia menerima Islam. Apatah lagi orang bukan Islam itu yang kita lihat seseorang yang mempunyai pengaruh yang hebat, yang apabila Islamnya dia, maka ada sesuatu yang boleh disumbangkan kepada agama Islam. Yang ini sangat-sangatlah ianya digalakkan, bahkan dibenarkan di dalam agama Islam. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keislaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang keduanya adalah di antara kerana sebab dia mendengar Al-Quranul Karim. Dia mendengar bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar surah Al-Haqqah yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah bermulanya Islam masuk ke dalam hatinya, tapi dia belum masuk Islam lagi. Dan pada peristiwa yang seterusnya, iaitulah peristiwa bagaimana satu hari dia keluar daripada rumahnya dengan tujuan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini insya-Allah kita akan bincangkan pada hari yang berbahagia ini. Disebabkan sikap keras dan terlalu bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menggambarkan bagaimana kerasnya hati Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya gambaran hati yang sungguh keras, gambaran hati yang memang sangat keras. Masakan tidak, memang saat ketika nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benci yang teramat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak gambarkan tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, hati yang macam ni punya keras pun ianya mampu dilembutkan, bahkan mampu dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan berkat Al-Quran. Jadi dia keluar satu hari, dia keluar menghunuskan pedangnya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanannya, di tengah jalan, dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi, ataupun ada yang menyatakan seorang lelaki daripada Bani Zuhrah, ataupun ada juga yang menyebutkan dalam riwayat yang lain seorang lelaki dari kalangan Bani Makhzum. Wallahu a'lam, ada tiga pandangan lah. Seorang satunya yang disebutkan, yang pertama iaitulah Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi, ataupun seorang lelaki daripada Bani Zuhrah, ataupun seorang lelaki daripada kalangan Bani Makhzum. Lalu orang itu pun berkata kepada Umar, nampak Umar macam agak bergegas, nampak tergesa-gesa. Lalu dia pun tanya, ke mana tujuanmu wahai Umar? Nak ke mana wahai Umar? Jawabnya Umar radhiyallahu anhu, masa ni belum Islam lagi, aku hendak membunuh Muhammad. Jadi memang dah hunus pedang tu, memang tekad dia
nak bunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hendak membunuh Muhammad, itu tujuan dia. Kata lelaki itu, bagaimana kamu kalau nanti bunuh Muhammad, kamu dapat selamat daripada pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah apabila engkau membunuh Muhammad? Macam mana kamu nak selamat daripada mereka? Kerana Bani Hashim ini iaitulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada kalangan mereka yang beriman ataupun yang tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Ini semangat kekeluargaan, semangat keluarga yang tinggi daripada kalangan masyarakat Arab. Sentuh saja ahli keluarga, maka bangkitlah ahli keluarga mereka ini, dan kerana apa yang dilakukan. Apatah lagi yang disentuh itu orang yang paling disayangi dalam keluarga, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisahnya Islam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau mereka ni nak mengapa-ngapakan Nabi ini, memang boleh sajalah tuan-tuan, setakat nak bunuh tu boleh. Tapi mereka bimbang satu yang lebih besar daripada itu, impaknya, kerana mereka akan menghadapi satu ancaman yang lebih besar. Kerana di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang melindungi, terutamanya ketua keluarga, iaitulah Abu Talib. Jadi Abu Talib ni sangat-sangat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan dia saja, seluruh ahli keluarga, melainkan Abu Lahab. Nanti kita akan sampai bicara satu kisah bagaimana satu keluarga yang besar ini, Bani Hashim, yang dikenal sebagai Bani Hashim, dan satu lagi Bani Al-Muttalib. Mereka bersepakat untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersungguh-sungguh. Sepakatan ini sehingga akhirnya orang Quraisy mereka telah mengadakan pemulauan yang besar, pemulauan yang memakan masa 3 tahun terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pemulauan itu dituliskan di atas satu lembaran dan ditampal di dalam Kaabah. Ini insya-Allah sampai masa kita akan bincangkan. Ini semangat perkauman ataupun semangat keluarga yang ditunjukkan oleh masyarakat Arab. Lalu bila lelaki tadi berkata demikian kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun kata kepada lelaki tersebut, aku lihat engkau ini macam telah menjadi sabiah dan meninggalkan agama yang engkau anuti selama ni. Nampak macam gaya orang baru masuk, macam orang masuk Islam. Dikenal, disebut sebagai sabiah. Mereka akan sebut siapa-siapa yang masuk Islam disebut sebagai sabiah, digelar sebagai sabiah. Dalam Quran ada sebut was-sabiina. Jadi ini golongan yang digelar oleh orang kafir musyrikin Quraisy kepada orang Islam. Bila masuk Islam digelar sebagai sabiah. Jadi Sayyidina Umar dia tengok lelaki ni bila kata demikian, jadi dia sebutkan, aku tengok kamu ni macam dah jadi sabiah, macam dah jadi orang Islam dan meninggalkan agama yang kamu anuti selama ni, kata Sayyidina Umar. Lalu lelaki itu pun menjawab, mahukah aku beritahu yang lebih menakjubkan lagi, hai Umar? Setakat dia berita, kalau berita dia masuk Islam belum menakjubkan lagi. Ada satu lagi berita, yang ini Sayyidina Umar sendiri tak tahu, yang lebih menakjubkan lagi. Lalu dia pun menyebutkan, sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu, adik perempuan Sayyidina Umar namanya Fatimah, adik perempuanmu Fatimah dan iparmu telah menjadi sabiah dan meninggalkan agama yang engkau anuti. Lantas muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sememangnya adik Sayyidina Umar ni dia di antara yang terawal memeluk agama Islam, Sayyidatina Fatimah binti Al-Khattab radhiyallahu anha, dan juga suaminya Sa'id
antara yang terawal memeluk agama Islam, termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun. Masa zaman Islam itu disebarluaskan secara rahsia lagi, dia antara yang terawal memeluk agama Islam. Tapi Sayyidina Umar tak tahu, sampailah diberitahu oleh lelaki ini. Jadi tuan-tuan, yang tadinya marah itu dah meluap-luap, dia punya temperature-nya kurang lebih 60%, dia punya panas hati dia tu terhadap Nabi SAW. Tapi tiba-tiba bila mendengar adiknya dan juga iparnya memeluk agama Islam, terus dia naik 100%. Dia meluap-luap terus, marahnya semakin meluap-luap. Lalu dia pun daripada asal nak cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia pergi ke rumah adik dia, tak jadi cari Rasulullah SAW, terus pergi rumah adik dia. Rupa-rupanya adik dia masuk Islam, punya benci dia kat Islam. Rupa-rupanya adik dia masuk Islam, punya bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya adiknya dan iparnya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun terus menuju ke rumah mereka berdua. Dan ketika itu bersama mereka berdua di rumah Sayyidatina Fatimah adanya Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu yang sedang memegang satu lembaran tertulis surah Taha. Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, dia membacakan surah Taha ini kepada mereka berdua. Jadi zaman dulu sahabat-sahabat ni dia mengajar Al-Quran. Nabi SAW ajarkan kepada mereka Al-Quran, dan mereka ni pun pergi rumah ke rumah. Subhanallah, ini satu kerja yang mulia lah, kerja mengajar Al-Quran. Bahkan zaman tu memang zaman tak boleh nak jumpa di masjid, tak boleh nak jumpa di madrasah, mana ada madrasah. Jadi mereka sahabat-sahabat ni menyebar luaskan ilmu Al-Quran daripada rumah ke rumah. Subhanallah. Jadi ini antara satu kerja yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan untuk menyebar luaskan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi Sayyidina Khabbab ni dia terkenal seorang yang masa zaman penindasan, beliau ini telah ditindas dan disiksa dengan begitu dahsyat sekali. Satu siksaan yang amat perit yang dilalui oleh Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, sampai bekas siksaan itu masih kelihatan walaupun setelah hijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat tengok ada kesan bagaimana beliau ini disalai tubuh badannya dengan api, unggun api, dibakar tubuh badan, memang dahsyat. Sehingga kan api itu terpadam kerana lemah air yang mengalir daripada tubuh badan. Ini yang pernah dihadapi oleh Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni masa dalam perjalanan tu sebenarnya dah dengar dah kedengaran dah bibit-bibit bunyi ayat suci Al-Quran, bunyi dari jauh. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dah dengar dah. Dia bunyi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diajarkan oleh Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu kepada mereka berdua. Kemudiannya apabila Sayyidina Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu mendengar Sayyidina Umar datang, lalu dia pun terus bersembunyi di sebalik tirai rumah. Sayyidatina Fatimah, adik kepada Sayyidina Umar pula, menutup lembaran itu. Bila tahu Sayyidina Umar datang, terus dia tutup lembaran. Sayyidina Khabbab terus bersembunyi. Dan apabila Umar masuk kepada mereka berdua, dia pun bertanya, dia berkata, bunyi apa yang aku dengar di sisi kamu tadi? Mereka berdua pun menjawab, tidak, tak ada apa-apa, kami hanya berbual sesama kami. Lalu Sayyidina Umar pun berkata,
boleh jadi kamu ni telah menukar agama. Mana mungkin berbual, jadi bunyi orang berbual dengan bunyi baca Quran boleh beza lah. Dia memang dah dengar tadi kan? Memang bukan bersembang, memang bukan berbual. Jadi bunyi ada bacaan, bacaan yang dibacakan. Boleh jadi kata Sayyidina Umar, kamu telah keluar daripada agama kamu. Lalu iparnya menjawab, wahai Umar, apa pandanganmu jika kebenaran itu bukan di pihak agama kamu? Kata Sa'id kepada abang iparnya. Lantas Umar menerkam iparnya, lalu dihenyakkan dengan kakinya. Dia memang bukan alam kepala punya orang kan? Memang kaki pukul, setakat pukul biasa tu, itu memang makanan dia lah. Biasanya pancung tu kan? Ada je apa dan pancung terus. Itu Sayyidina Umar. Dia punya gedebel dia lain macam tu. Jadi dia henyakkan dengan kakinya, sudah sedar dekat kaki dah. Lalu adiknya datang, Fatimah, bila tengok suami kena pukul dengan abang, dia pun datang menarik Sayyidina Umar daripada terus memukul suaminya. Lalu tiba-tiba Umar ni boleh jadi dalam tidak sedar, dia pun menolak adik perempuannya sehinggalah berdarah mukanya. Tolak adiknya, boleh jadi kena satu-satu tempat berdarah kepala adik. Dan pada saat ketika itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, menyebutkan bahawa Umar memukulnya hingga luka. Pukul adik tadi sampai luka. Wallahu a'lam, mungkin ditempelingnya sampai akhirnya luka adiknya. Lantas pada saat ketika adiknya luka, adik perempuannya pun berkata dalam keadaan marah. Dan biasanya kalau orang Arab, dia punya adat dia tuan-tuan, bila sampai saat pukul wanita, ni menjadi satu keaiban lah kan? Kalau lelaki dia pukul perempuan, dia sebenarnya aib juga. Kalau masyarakat Melayu kita ni aib juga. Mana pula lelaki yang sanggup memukul ataupun yang melakukan sedemikian kepada perempuan. Sebab tu kalau ada orang lelaki pukul perempuan ni kan, jadi sebab tu orang Arab ni sampai sanggup lah. Kalau setakat dia kena pukul tu tak apa, biar kan. Ada yang saya pernah tengok tuan-tuan, kena kejar dengan perempuan. Kena kejar tu maknanya nak kena pukul dengan slipper tu. Sanggup lagi daripada dia pukul perempuan. Macam tu. Dia punya hormatnya kepada wanita ni luar biasa juga kalau masyarakat Arab. Kalau dalam bas ke dan sebagainya, nampak perempuan, dia akan utamakan. Dan menjadi keaiban kepada mereka kalau orang lelaki dia duduk sedangkan wanita sedang berdiri, petang lagi perempuan tu sedang mengandung. Ini adab dia punya adat. Bahkan sebenarnya itulah adab dia. Tapi kita berbeza sama sekali. Berdirilah kau sampai sudah dah lambat. Itu kita. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, bila adik perempuannya berdarah, masa tu baru dia sedar daripada perbuatannya. Dan saat ketika itulah adiknya berkata dalam keadaan marah, hai Umar, jika kebenaran itu bukan di pihak agamamu, maka aku mempersaksikan bahawasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku mempersaksikan Muhammad adalah Rasulullah. Terus dia mengucap di hadapan Umar, ya Umar, in kana al-haqq fi ghairi dinik, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan seandainya, disebutkan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, jika kebenaran itu bukan di pihak agama kamu, maka aku persaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku mempersaksikan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun ya Isa Umar, rasa putus harapan. Dan apabila lebih-lebih lagi dia melihat adiknya yang sedang berdarah, luka
di kepalanya akibat daripada perbuatan. Rasa aib sangat sebab pukul perempuan, pukul adik dia. Maka timbullah rasa malu dan penyesalan dalam hatinya. Lalu dia pun berkata, a'tuni hadzal kitab alladhi 'indakum faqra'u. Kata Umar radhiyallahu anhu, berikan kepadaku kitab yang ada padamu supaya aku dapat membacanya. Faqra'u. Kata Sayyidina Umar, bagi kitab tadi supaya aku boleh baca. Lalu adiknya pun berkata, innaka rijs wala yamassu illa al-mutahharun faqum faghtasil. Kata adiknya, sesungguhnya engkau kotor, rijs, dan kitab ini hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci. La yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Ini ayat suci Al-Quran. Tidak boleh disentuh melainkan orang yang suci, boleh melainkan yang suci. Jadi sebab ini ayat suci Al-Quranul Karim, kan? Istinbatnya, pelajarannya, ada yang mengambil pelajarannya, iaitulah nak pegang Quran mesti berwuduk. Dan perkara itu ada khilaf lah tuan-tuan, kan? Mesti dalam keadaan wuduk, suci, berada dalam keadaan suci untuk baca dan juga pegang Al-Quran. Jadi kata adiknya ni, faghtasil, kan? Pergilah mandi. Lalu Sayyidina Umar pun pergi mandi, tuan-tuan. Kemudian mengambil kitab itu dan dia pun buka lembaran tersebut. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Faqal asma'ut tayyibah tahirah. Lalu dia pun berkata, ini adalah nama yang baik dan suci. Subhanallah. Baru start baca bismillahirrahmanirrahim, terus dia sebut asma'ut tahirah, asma'ut tayyibah tahirah, nama yang baik dan suci. Kemudian dibacanya lagi surah Taha. Dia pun baca Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, sehinggalah pada ayat innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri, sampai pada ayat yang bermaksud sesungguhnya akulah Allah yang tiada Tuhan selainku, maka sembahlah aku dan dirikan solat untuk mengingatiku. Lalu kata Sayyidina Umar, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Sayyidina Umar kata, alangkah indah dan mulianya kalam ini, yakni Al-Quran. Daluni ala Muhammad, tunjukkan aku di mana dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi diibaratkan Islam ni sudah bertapak di dalam hatinya pada saat ketika ini, sebelum dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Disebutkan tunjukkan aku di mana dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berkata sedemikian, Sayyidina Khabbab bin Al-Arat yang tadi bersembunyi terus keluar, kan? Dia dengar kata-kata tadi, dia pun dia keluar sambil berkata, terimalah berita gembira wahai Umar, sesungguhnya aku mengharapkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu pada malam Khamis benar-benar terjadi. Sebab memang sebelum itu semua orang tahu Nabi SAW mendoakan untuk Sayyidina Umar. Dan itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Ini doa Rasulullah SAW. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Islamnya sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Abu Jahal bin Hisham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika itu sedang berada di sebuah rumah di lereng bukit di Safa. Dikatakan itu rumah Sayyidina Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu anhu di Bukit Safa. Kan? Tuan-tuan kalau perasan di situ ada Babul Arqam.
ada pintu Al-Arqam. Di situ dikatakan lokasi rumah Sayyidina Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu anhu yang menjadi tempat pertemuan dan juga perkumpulan orang-orang Islam semasa zaman penindasan, bahkan zaman Islam ini disebar luaskan secara rahsia. Lantas Sayyidina Umar pun mengambil pedangnya. Masa ni orang tak tahu lagi dia pergi untuk apa. Dia ambil pedang, lalu digalasnya dan beredar pergi ke rumah itu. Maka diketuknya pintu rumah. Ketuk pintu rumah. Rumah itu memang tempat perkumpulan orang-orang Islam. Seorang lelaki bangun dan melihat daripada celah-celah pintu, tengok siapa. Lalu dilihatnya Umar sedang menggalas pedang. Jadi orang tak tahu dia datang tu, dan masa ketika itu dia memang musuh Islam, bahkan pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka dia. Dan kalau dia memang orang ramai gerut sikit kan. Lalu disampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berada di dalam rumah pun berkumpul bila tahu yang datang tu Sayyidina Umar. Lalu kata Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, baru masuk Islam Sayyidina Hamzah, 3 hari sebelum baru masuk Islam, dan dia juga di antara kalangan panglima Quraisy. Sayyidina Hamzah berkata, oh Umar, kata Sayyidina Hamzah ni seorang yang berani, bukakan pintu untuk dia, buka pintu. Kalau dia datang dengan niat baik, kita sambut dengan baik. Dan kalau dia datang nak cari pasal, kita bunuhnya dengan pedang. Ini kata-kata pahlawan ni, kata-kata panglima dengan panglima. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam rumah menerima wahyu. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada Umar sehingga bertemunya di suatu sudut di rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa dah jumpa Sayyidina Umar tu, duduk jumpa dengan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencekak bajunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencekak baju Umar dan sarung pedangnya. Kemudian direntak dengan kuat sambil berkata, belum puaskah kamu hai Umar sehingga Allah turunkan ancaman kepadamu sebagaimana yang diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar ibn Khattab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ketika itu faqala Umar, berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dia pun langsung mengucap di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan engkau adalah Rasulullah. Wa aslama, dan Islamlah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fakabbara ahlu dar, maka ahli rumah yang berada dalam rumah tu langsung mereka bila tengok Sayyidina Umar bertakbir, petah lagi menyaksikan betapa makbulnya doa Rasulullah SAW. Doa Nabi itu dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di depan mata kepala mereka. Persaksian yang sungguh luar biasalah. Allah Ta'ala muliakan Islam itu dengan Islamnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mereka dalam rumah ni langsung bertakbir dengan takbir yang dapat didengari oleh mereka yang berada di masjid. Kat Masjid Haram suara takbir itu sampai dengar kat masjid, punya kuat takbir. Dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim ajma'in ketika Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, kata penulis, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ialah seorang yang tegas dan alang kepala. Keislamannya sebenarnya telah menimbulkan rasa kehinaan di kalangan orang-orang musyrikin. Sementara orang-orang Islam pula mula merasai kekuatan, kemuliaan dan kegembiraan bila Islamnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Dan bila Islam Sayyidina Umar, tuan-tuan, dan sememangnya ianya memberikan impak yang sangat besar kepada agama Islam itu sendiri. Bahkan kekuatan kepada orang-orang Islam. Orang Islam jadi kuat, jadi bersemangat, jadi berani. Subhanallah, bila Umar ni bersama dengan agama Islam. Ini sumbangan Sayyidina Umar yang sungguh luar biasa, yang menunjukkan betapa beliau ini memberikan sesuatu impak, bahkan diibaratkan seperti kilauan cahaya. Di saat ketika orang Islam sedang ditindas, zaman penindasan, zaman kegelapan, tiba-tiba Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang keduanya, tuan-tuan, kisah ini sebenarnya dijadikan sebagai i'tibar tafsiran pada ayat suci Al-Quranul Karim yang menyebutkan law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pada surah Al-Hasyr Allah Taala berfirman, kalaulah kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung. Kerana gambaran gunung ni, pertamanya dia besar, yang keduanya dia keras. Kerasnya gunung ni, tuan-tuan, sampai kalau nak dipecahkan gunung tersebut mesti digunakan bom dan sebagainya sebab keras. Jadi gambaran kerasnya gunung tu, itulah gambaran hati. Hati kalau sekeras mana pun, Quran sebut kan, la ra'aitahu khashi'a, nescaya kamu akan melihatnya tunduk. Kalau Quran diturun kepada gunung, gunung tu pun boleh tunduk, khashi'a, mutasaddi'a, bahkan terpecah, berkecah, min khasyatillah, kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah gambaran hati seseorang. Bagaimana kerasnya hati Sayyidina Umar, yang pada awalnya memang dia tujuan nak bunuh Rasulullah SAW. Tapi apabila Islam tersemat di dalam hatinya, bahkan dengan berkat Al-Quranul Karim. Sememangnya Quran ni, tuan-tuan, dia mampu untuk menghidupkan hati yang mati. Dengan syarat kita kena bersama dengan Quran. Itu maknanya bukan sekadar kita sebut kemuliaan Al-Quran sedemikian, tapi kita tak baca, bahkan kita menjauhi dengan Quran dan sebagainya. Dan usahakanlah untuk kita sama-sama dapat mendampingkan diri kita itu dengan Al-Quran. Semoleh-molehnya ataupun seawal-awalnya, sekurang-kurangnya baca Quran, baca. Itu maknanya orang berdamping itu suka baca. Sebenarnya orang yang suka baca Quran tu, insya-Allah lembut hati. Kalau bulan Ramadan kita boleh dapat baca Quran, dan sebulan dapat khatam, satu hari dapat satu juzuk. Jadi alangkah baik dan indahnya amalan yang seperti itu, dan diteruskan di istiqamah ni diteruskan berterusan, bukan hanya pada bulan Ramadan, bahkan diteruskan pada bulan-bulan yang selanjutnya, bulan yang selainnya, pada bulan Syawal boleh dibaca juga. Jangan tinggal pula Al-Quran. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, solat jemaahnya, subhanallah. Biasanya kita tengok kalau di masjid-masjid bulan Ramadan, saya tak pasti masjid Mujahidin, tapi kalau masjid saya, tuan-tuan, subhanallah, dan subuhnya memang ramai masa bulan Ramadan, memang ramai sampai 6-7 sok. Alhamdulillah, dalam hati kata Masya Allah, ini satu perkembangan yang baik. Tapi bila masuk Syawal je, tengok-tengok, Alhamdulillah dah jadi 2 sok. Kadang-kadang tinggal 1 sok setengah. Ini masalah lah ni. Jadi kurang istiqamah ni. Jadi kena usahakan bagaimana amalan yang baik itu, baca Quran, begitu juga dengan solat jemaah, terutamanya solat fardu subuh, diteruskan istiqamahnya itu sampai bulan yang seterusnya, bahkan pada hari-hari yang seterusnya, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pada satu-satu bulan, bahkan berterusan amalan itu dilaksanakan, dikurniakan istiqamah, terutamanya kita dengan Al-Quran. Bila bersama Quran, insya-Allah Allah Taala akan muliakan kita dengan berkat kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin para jemaah sekalian, kisah bagaimana sumbangan Sayyidina Umar ni bahkan sampai digelar Al-Faruq, digelar sebagai Al-Faruq. Yang insya-Allah kita akan sambung lagi, kita akan bincang lagi pada kuliah yang akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan, kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza
وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.